Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Khas edisi tengah hari 28 Mei 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita dimulakan dengan Sarawak menerima bekalan vaksin COVID-19 jenis Sinovac pada Rabu bagi menambah bekalan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di negeri ini. Menerusi laman Facebook rasmi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Goh Hian, beliau menzahirkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam memastikan vaksin tersebut tiba tepat seperti yang dijadualkan. Beliau yang juga penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memberitahu rakyat perlu divaksinasi secepatnya berdasarkan kelulusan yang telah diberikan bahagian regulatori farmasi negara NPRA memandangkan situasi COVID-19 di negeri ini semakin membimbangkan. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu akan bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk mempercepat dan meningkatkan penghantaran jumlah vaksin ke Sarawak. Berita seterusnya di Baram. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau, merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Persatuan Belia Miri PBM yang pantas bertindak dalam memberikan sumbangan sebanyak 1,000 pek bantuan makanan asas kepada penduduk yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Terima kasihlah dengan tim Abasa dan Persatuan Belia Miri yang begitu prihatin dengan nasib rakyat kita. Kalau kita tengok dari segi kehilangan ataupun kerosakan, it's very heavy lah. Kita tak dapat membuat sebanyak itu, tetapi dengan sentuhan macam ini cukup menaik semangat kita. So sebagai wakil rakyat Lahosan saya mengucapkan terlebihlah banyak terima kasihlah kepada Saudara Bekatan yang respon begitu cepat sekali membantu kita. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan sumbangan kepada mangsa banjir di Kampung Wireless pada Khamis. Tambahnya, sebanyak 4 tan makanan diagihkan kepada 393 pintu rumah panjang di Kampung Long Kasih, Long Nakan dan Long Loteng. Seterusnya mengenai pentingnya pematuhan prosedur operasi standard SOP. Umum mengetahui aktiviti berziarah pada Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini telah menyebabkan penularan wabak COVID-19 sehingga mewujudkan pelbagai kluster baharu. Memberi peringatan berhubung perkara tersebut, Adun Lamberi Pilamat berkata untuk mengelak terjadinya lebih banyak penularan wabak tersebut dalam komuniti, masyarakat Dayak yang bakal menyambut sambutan Hari Gawai harus mengambil serius dalam memastikan pematuhan SOP dipatuhi dan dilaksanakan dengan ketat supaya tidak terwujudnya kluster gawai. Mengikut pengalaman kita lah, musim raya tu susah kita nak ngasuh orang berjalan. Raya sehari pun mayuh orang berjalan. Mayanya juga kita gawai sehari aja sehari aja. Jadi seharinya kalau boleh raibuh lah bisik ngabang-ngabang. Beraya baru bergawai pak rumah kita aja. Sebab ada kita tidak mau ada macam kluster baru. Sebab kalau kita rumah panjang segi pintu kena, alih-alih semua kena. Jadi mudah terjangkit. Jadi aku harap kita sama-sama ngambil berjaga-jaga supaya kita tu dijauhi penyakit tu. Katanya semasa berucap dalam majlis penyerahan cek Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Zon Subis, kawasan Dun Lambir di Dewan Kampung Keluru Tengah pada Khamis. Sebanyak 49 JKKK dari Zon Miri dan Zon Subis masing-masing menerima cek berjumlah RM5,000 dan Biro Wanita menerima RM2,000. Berikutnya di Meradong. Adunnya Datuk Ding Kuong Hing berkata tuai rumah berperanan penting dalam memastikan budaya ngabang yang lazimnya memeriahkan perayaan Gawai Dayak dielakkan dalam keadaan pandemik COVID-19 masih belum reda. Berucap dalam majlis ringkas penyerahan geran kepada 24 JKKK Rumah Panjang di Dun Meradong pada Khamis, beliau mengingatkan JKKK agar bijak memanfaatkan geran tersebut tanpa menganjurkan program mahupun aktiviti yang melibatkan pengumpulan ramai memandangkan Meradong yang kini masih berstatus merah. Geran sebanyak RM35,900 itu diserahkan kepada JKKK di Rumah Panjang Batu 3 hingga Batu 8, Sungai Mador dan Ulu Binatang. Di Limbang pula,
Satu taklimat khas berkenaan SOP sambutan Hari Gawai telah dianjurkan oleh Sarawak Dayak Iban Association Pampang Limbang dengan kerjasama pejabat residen Limbang dan gerempung tuai-tuai rumah Iban Limbang pada Khamis. Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang yang hadir berkesempatan memberikan penerangan terperinci kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK berhubung garis panduan yang harus dipatuhi agar tidak ada yang terlepas pandang mahupun mengambil mudah mengenai maklumat terkini COVID-19. Saya ingin menyeru supaya ahli-ahli keluarga yang mendiami zon-zon lain, terutamanya yang daripada zon merah, supaya tidak balik ke rumah panjang masing-masing, supaya kita tidak sebabnya kita tidak mengetahui sama ada kita ini adalah bebas daripada COVID ataupun sebaliknya. Taklimat khas menerusi 3 sesi itu telah menghimpunkan 60 orang KMKK dari daerah Limbang. Manakala di Mukah, penduduk di Rumah Panjang juga terus diingatkan untuk mematuhi SOP mengekang penularan COVID-19. Residen bahagian Mukah Hamdiah Bakir menegaskan penghulu, tuai rumah dan JKKK perlu memantau aktiviti penduduk mereka semasa menyambut perayaan Gawai nanti untuk kesejahteraan bersama. Memohon tuai rumah, JKK beliau, mohon penghulu untuk penghuni Rumah Panjang mematuhi SOP Gawai untuk menjaga penularan lah, dan kita harap kita mendapat kerjasama. Beliau berkata demikian semasa program Community Empowerment di Rumah Kilan Puak yang melibatkan 8 buah rumah panjang di Sungai Bergerik, Jalan Bukut dan Bukit Dinding baru-baru ini. Pada masa sama, Ketua Bahagian Siasatan Penguatkuasaan Trafik Daerah Mukah, Inspektor Ensem Emang, turut menerangkan dengan lebih lanjut mengenai SOP semasa Gawai Dayak dan larangan rentas daerah. Nanti bisik bala kita kekap mulai hari menua bukai dagang. Bala nak kita bala ucuk kita ke bisik gawak menua bukai nanti kekap mulai dagang. Sikit nak dikemnar ke Datuk rentas daerah ataupun pembaru rentas zon. Udah jadi maya Gawai tela nak tahu ngabang. Kita nak tahu ngabang ke bilik sepiak-sepiak, dia mega orang bilik sepiak nak tahu ngabang ke kita. Mereka bilik sepiak macam nak tahu. Udahnya tadi rumah orang bukai nak tahu ngabang ke kita, lalu kita pun nak tahu ngabang ke rumah orang bukai. Jadi pengawaknya tadi, maya bisa bala penderit ada dari mukahnya datai. Udahnya tadi uliah di keluar kami kompaunnya. Penghulu Empaling Beji juga turut senada menasihati penduduk agar jangan degil untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Aku harap ke kita anak kalau degil. Laban penyakit itu udah ngerampit. Udah ngerampit entah menua kita udah terlalu balat. Laban hari mereka hari kita degil, berjalai ke rumah orang, nak ngasih kita gang di rumah. Penyakit hari tubuh siku ngerampit semua kita serumah berapa pulikuk rumah panjangnya dah boleh dikawal lagi, mesti kena magang. Nyak lah aku minta semua bala kita, semua dalam kepagai aku, mendiang kerjaku tuai, lalu mendiang kerjaku hari sedap pegawai daerah, ngelalau kita tentang penyakit utai kebeketu, ngai ke ngerampit. Pada program yang sama di lokasi berasingan, penghulu Mawar Awang menggesa tuai rumah di Mukah untuk lebih tegas lagi dalam memastikan penduduk mereka mematuhi SOP. Kita mesti tegas ngau rakyat dari Empu. Laban mayuh penanggul kita di rumah panjai enya ke mai penyakit COVID tu hari kita rumah panjai Empu nak tegas ngatur rumah panjai dari Empu. Jadi tanggungjawab kita kenyedi tuai rumah mesti ngena jakuk ke treat ngagai rakyat, ngena jakuk ke cukup sinu ngagai rakyat. Awak kita nadai dikena rampit penyakit COVID. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.